semua sekali video-video tu lah. Tuan-puan dengar, tapi saya beritahu, saya maafkan dia. Saya doa, ya Allah sayangi dia, ampuni dia, sebab dia orang buat baik, kebaikan jauh lebih baik daripada saya tahu. Bukan sikit. Tapi benda ni tak nak berhenti, orang tak nak berhenti, so saya terpaksa jelaskan. Jadi antara soalan yang saya ada orang aju kat saya ni daripada Nadir yang terbaru, semalam yang paling kemuncak lah. Semua maaf, orang-orang yang terkenal, asatizah banyak yang sokong saya doakan oleh ulama. Tapi tak kurang juga, boleh tahan juga yang ada Facebook, ada nama, semua hari-hari cakap macam saya. Boleh tahan lah. Saya memang tak baik, saya banyak dosa, banyak aib. Tapi ayat-ayat tu telah membuat saya rasa tak berhenti lah. Benda tak berhenti. Kalau tuan-puan nak cakap saya, tanya tuduh saya jahat ke tak baik, betul, saya bukan sesiapa. Tuan-puan jangan nampak saya cuma berkongsi kebaikan, dan sikit sangat apa saya buat berbanding dengan ramai orang kat luar sana. Apa saya buat ni sangat sikit berbanding apa yang orang lain buat dekat luar sana. Jadi pertamanya yang orang ulas kenapa Nadir tanya macam mana pasal kat sana. Saya pergi tahu terus terang, saya pergi sana dengan duit saya sendiri, dan saya tak pernah buka satu tabung pun. Untuk pergi ke Gaza. Daripada dulu sampai baru-baru ni saya tak pernah buka satu tabung pun untuk pergi ke Gaza. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada satu tabung pun saya pernah buka. Jadi saya pergi dengan duit saya sendiri, dan beberapa sahabat yang sangat rapat dengan saya, tak perlu saya sebut nama, sahabat yang sangat rapat dengan saya, yang baik dengan saya, yang berkawan dengan jujur dan tak ada apa-apa kepentingan. So mereka ada bersama-sama saya, dan juga ada beberapa rakan-rakan dekat Facebook yang memang dah jadi kawan juga, yang mereka juga ada menyumbang. So ada beberapa orang dan beberapa orang saya kenal, dan orang saya, kalau tuan-puan nak tahu, saya tak pernah buka tabung untuk Gaza. Jadi orang selalu tanya pada saya supaya saya cerita apa saya buat dengan duit saya. Jadi saya rasa tak perlu saya nak beritahu macam mana saya belanja duit banyak, saya sedekah. Saya tak perlu nak cerita. Jadi patut orang yang bertanya pada saya, Nadir An-Nuri, dia tanya pada saya, yang orang ramai anak muda maki-maki saya, dia ingat saya bawa duit Malaysia pergi sana. Ramai maki-maki yang tak tahu pasal Gaza ni, dia ingat saya bawa duit Malaysia ke sana. Yang collect duit, yang kumpul duit ni NGO. Yang kumpul duit ni biasa jelaskan NGO. Dan yang mengetuai kali ni NGO Nadir An-Nuri. Dia kumpul duit yang dengan 20 juta. Dalam live dia beritahu dalam dia service yang kita dengar, dan live tu dia kata dalam satu tangisan dia dengan seseorang, dengan artis, dan satu tangisan dia dapat beberapa juta, dapat collect duit. Dia pun beritahu sumbangan ni semua setakat berapa ribu ni kecil je. Jadi dia beritahu maksudnya yang collect ni duit ni Nadir. Jadi sekian lama, dalam beberapa tahun yang collect duit ni Nadir An-Nuri. Bukan sikit, dan banyaklah duit dia collect. 20 juta, segala puji bagi Allah. Ni kebaikan tuan-puan rakyat Malaysia, sumbangan duit sangat banyak. Jadi dia tanya saya, patut soalan tu dituju balik pada beliau, mana duit 20 juta tu, patut dia terangkan. Saya pun bukan nak tanya, tapi dia tanya saya. Jadi soalan sebenarnya, saya pakai duit saya sendiri. Saya pergi pun ke sana pakai tiket kapal terbang pun dapat sponsor Turkish Airlines. Saya tak minta, tiba-tiba Turkish Airlines dia nak sponsor. Just letak video sikit, saya dapat tiket free. Saya bayar tu dah kurang pada separuh, dan pakai duit saya sendiri. Jadi penginapan pakai duit saya sendiri, semua pakai duit saya sendiri, dan sahabat-sahabat rapat dengan saya yang diorang pun tak nak nama-nama diorang disebutkan. Jadi saya pun mula macam tak faham kenapa orang tanya saya pasal, orang ramai anak muda yang maki saya. Maafkan semua anak muda yang panggil saya babi, dajal, setan, tak guna, penipu, harap pergi kopiah, mangkuk, semua lah. Kalau saya ulang, saya pun dah lama tak sebut perkataan tu. Memang banyak lah, memang terkejut juga saya kena maki kali ni. Boleh tahan, dajal tu tak payah sebut lah. Jadi semua soalan tu dia menyangka saya bawa duit Malaysia. Saya tak ada bawa duit sesiapa, tak ada bawa duit satu sen pun pada duit kutipan. Saya tak pernah buka tabung Gaza. Collect duit Gaza ni orang lain. Dan Nadir An-Nuri ketua, tuan-puan boleh check sendiri. Dan setakat ni apa yang update, yang orang cerita, dia dah belanja mungkin 1 juta, kata kalau tuan-puan baca 1 juta untuk makanan. Dan itu kemudian dia nak buat slide-slide. Sebenarnya saya pun ada slide-slide apa pembangunan saya nak buat kat Gaza begitu begini. Tapi slide tu tak menggambar kita buat apa kat sana. Jadi duit 20 juta tu setahun. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan kalau ada perang 20 juta lagi. Jadi patut jawab 20 juta tu kat mana, kat mana duit tu sekarang, kat mana, siapa patut jawab? Bukan saya, Nadir An-Nuri. Dan juga sesiapa, saya yakin banyak NGO kat sana yang memang sangat ikhlas, yang baik, yang banyak berjuang. Tapi saya tuju soalan ni kat Nadir An-Nuri sebab dia tanya kat saya, jadi mana duit 20 juta yang collect itu, mana bukti dia? Ada bukti resit begitu begini. Setakat begitu.
Jadi saya tak ambil duit orang, saya tak pernah collect dan saya pun tak terfikir langsung untuk collect duit untuk Gaza. So, saya pergi atas niat saya sendiri. So begitulah. Soalan antara juga kenapa Ustaz Zul wakil Ebit Liu, saya bacalah soalan ni. Ustaz Ebit, dia kata Ustaz Zul ni dapat WhatsApp daripada masa sebelum kami pergi, kami tanya semua orang macam nak pergi, kami tanya, kami survey. Biasalah kita kalau nak buat apa-apa pun, nak bantu orang, nak beli barang, kita survey. Jadi dia kata dia ada beri proposal, ada beri kat kita proposal supaya kita terima proposal. Tahu tak, orang bayangkan proposal tu cara masuk, cara nak buat, tak. Proposal tu cuma beritahu harga barang. Sebelum masa kami kat Malaysia, beritahu harga barang makanan, cuma harga kotak makanan. Dia letak harga kotak makanan, satu kotak dia letak kat kita, quotation tu $40. Satu $40 tu lebih kurang, saya tak tahu lah tuan-tuan, kira sini saya kira mudah lah. Kalau kali 40 kali 4 RM160. RM160 $40. Tapi saya dapat quotation yang cuma $20 dengan barang yang sama, lebih kurang $20. Jadi kenapa saya nak kena ambil $40 banding $20? Dan kalau tuan-puan berbisnes, berniaga, memang kalau kita minta quotation, orang bagi quotation, memang tak semua quotation kita balas. Saya ada mic, ada restoran, saya puji bagi Allah, ada 3 restoran dah 5 tahun. Ada mic 22 mic, Ilius mic. Jadi memang kalau minta quotation, maaf saya sebut, kalau hantar quotation, marah quotation tak diterima atau dibalas, jadi benda tu bukan perkara yang wajar. Sebab satu barang kita minta quotation sampai 30 tempat. So kita akan ambil yang terbaik untuk paling jimat. Tapi saya tak soalkan dia letak harga begitu, kenapa. Mungkin ada sebab-sebab tersendiri dan saya yakin, saya pun tak kisah, mungkin ada kos-kos yang lain-lain, mungkin dia dapat harga barang tu pun mahal, sebagainya, saya tak tahu. Saya pun tak nak pergi ke bahagian tu, bukan tugas saya. Cuma sebab itulah benda tu tak ada, kita tak terima proposal, bukan proposal, harga barang pada yang dia letak $40, kita dapat harga $20. Tu soalan nombor 1. Bala-bala WhatsApp tak bala WhatsApp ni biasalah kan. Kadang isteri WhatsApp banyak, isteri tu 20 WhatsApp isteri, suami balas sekali je, boleh tahan teruk suami. 20 WhatsApp, suami balas satu je. Anak WhatsApp 20, balas satu je, ayah balas satu je. Jadi kalau isteri pun boleh tak balas WhatsApp, jadi orang lain kalau tak balas WhatsApp, memang minta maaf lah, jangan kecil hati. Kemudian, kenapa tim Ustaz Ebit mampu keluar bersia-sia tapi tak update selama sebulan di Cairo? Baik. Jadi sepanjang kami di Cairo sebulan, asalnya niat saya, biasa beritahu daripada awal, niat saya ada 3. Satu, niat yang memang kuat yang saya bincang, minta izin daripada Malaysia untuk keluar. Saya nak beri barang kepada Egypt Red Crescent dan Palestine Red Crescent melalui Bulan Sabit Merah Malaysia yang membantu. Kita nak serah beli barang perubatan yang berapa trailer, kita nak serahkan, kemudian kita nak balik. Itu niat saya nombor 1. Kedua, sekiranya ada rezeki lebih. Saya ni orang yang tak nak letak tinggi-tinggi sangat expectation saya. Kedua, kalau ada rezeki lebih, walaupun dalam hati saya memang nak. Kedua, saya kata kalau ada rezeki lebih, saya nak sampai ke pintu Rafah. Satu jalan pergi ke Gaza ni, pintu Rafah. Itu satu jalan yang memang lalu tu je lah, senang, tak payah cerita panjang. Yang ketiga, kalau ada rezeki masuk Gaza. Yang tu bagi saya agak mustahil. Saya tahu tengah perang, masa saya pergi tu perang belum betul-betul berhenti lagi, baru nak isytihar berhenti perang. Jadi saya memang cuma nak serah barang. Saya cuma nak serah barang, saya nak balik. Sampai sana, sebelum tu, jadi maksudnya sepanjang tu, bila kita sampai ke Egypt ni, nak lalu polis semua sekali, kita sebelum masuk, kita dah serah nama. Egypt ni dia ada sistem tu jaga keselamatan orang luar. Sebelum masuk, kita kena serah nama